Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa bala, amma ba'd. Yang hormati pengurusi majlis, pengurusi surau dan semua jawatan kuasanya, Al-Fadhil Tuan Imam, semua ahli-ahli jamaah, muslimin musliman, anak-anak yang saya kasih sekalian. Tapi dulu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita penganut Islam, sama ada secara keturunan baka ataupun menganut Islam setelah menganut bukan Islam, dengan hidayah daripada Allah. Kita baru saja menunaikan sembahyang maghrib, salat maghrib, salah satu daripada sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Betapa besarnya kewajiban sembahyang 5 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi perintahnya pada malam Isra dan Mi'raj, malam di mana Nabi kita Muhammad SAW dijemput menjadi tetamu kerajaan Allah, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Sembahyang menghubungkan kita secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, membezakan kita dengan penganut agama lain yang mengadakan perantaraan dengan cara yang salah dan sesat. Dalam sembahyang yang diwajibkan sekurang-kurangnya 5 waktu, di samping sembahyang jenazah fardu kifayah, sembahyang sunat yang banyak, tiap-tiap rakaat kita berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Setelah memuji Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Akan Engkau kami sembah, akan Engkau kami memohon pertolongan. Berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang istiqamah, jalan yang betul, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulangi meminta hidayah. Hidayah ini bukan perkara yang mudah, diberi oleh Allah pada sesiapa yang Dia kehendaki. Hidayah yang khusus, hidayatul din, hidayah dalam urusan ad-din. Para ulama membagikan hidayah itu pada 4. Yang pertama, hidayah gharizah tabi'iyah wa ilham fitri. Hidayah mengikut sifat semula jadi, ilham secara naluri. Hidayah sifat semula jadi ini diberi pada semua manusia, jin, binatang, termasuk jamaah adat
makhluk-makhluk yang tidak bergerak, batu, kayu dan sebagainya. Dia beri hidayah ini mengikut sifat semula jadi. Masing-masing makhluk ada tabiat semula jadi masing-masing, dan mengikut tabiat itu dengan hidayah daripada Allah. Yang kedua, hidayatul hawas wal masya'ir. Hidayah mengikut panca indera dan perasaan. Sama ada melihat, mendengar, merasa, mencium bau dengan rasa. Hidayah ini ada bermanusia pada binatang, termasuk kanak-kanak yang tak tahu apa pun. Ada hidayah ini. Dia menangis, dia ketawa. Hidayah masyaa'ir wa hawas. Yang ketiga, hidayatul aqal. Hidayah mengikut akal, fikiran. Hidayah ini ada bermanusia saja, tak ada berbinatang. Manusia dan jin. Binatang tak ada akal. Makhluk yang jamadat, kayu, pokok dan sebagainya, tak ada hidayah. Dan yang keempat, hidayatul din. Hidayah mematuhi peraturan-peraturan Allah dengan cara yang menyeluruh. Hidayah inilah yang kita minta pada setiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ini diberi oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah, yang layak. Ada orang yang tak layak dapat hidayah, macam iblis, yang bijak, yang cerdik tapi sombong. Kalangan orientalis yang mengkaji Islam dengan mendalam, tak masuk Islam, tak dapat hidayah kerana rasa sombong, takabur, tidak ikhlas kepada Allah, tak dapat hidayah. Kadang-kadang orang yang jahil buta huruf dapat hidayah. Di sini semua orang Islam, alim, jahil, raja, rakyat, pemimpin, pengikut, semuanya disuruh sembahyang 5 waktu dan meminta ihdinas siratal mustaqim. Kerana kehidupan manusia dalam dunia ini sangat mencabar. Manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, berbeza dengan malaikat, berbeza dengan jin dan binatang, diletakkan atas muka bumi. Subhanallah taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku nak ciptakan satu makhluk yang bernama manusia, Adam dan zuriat keturunannya, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan ad-din, ajaran Allah, dan mengurus dunia dengan ajaran Allah, dengan ad-din. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Berkatalah para malaikat. Para malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak sekali-kali derhakakan Allah apa sahaja yang diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mesti buat apa yang disuruh. Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak lelaki, tidak perempuan, tidak ada keinginan macam manusia, tak makan, tak minum. Tabi'inya, nalurinya taat, tidak ada rahmat langsung, tak ada yang lain. Memuji dan memuja Allah, menjalankan apa saja tugas. Malaikat yang sangat taat ini berlomba-lomba menunaikan perintah. Berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau jadikan di atas muka bumi itu
makhluk yang melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, yang akan buat macam-macam, macam jin yang sebelum daripada manusia. Mengapa tak tugaskan kami? Sungguhlah kami, kata malaikat. Tuhan menjawab, inni a'lam ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tuhan jadikan manusia dengan naluri sifat semula jadi yang tak ada pada malaikat. Ada roh macam malaikat, ada jasad tak ada pada malaikat, ada akal tak ada pada binatang, ada nyawa boleh bergerak, hidup, bermasyarakat, bersendirian, berkeluarga dan bermasyarakat madani, yang mengaitkan di antara satu sama lain. Hanya makhluk ini yang boleh menjalankan tugas di atas muka bumi. Maka diciptakan manusia bermula Adam dan Hawa. Dibangun manusia itu pribadinya, imannya, akalnya, ilmunya. Diberi pengalaman mengalami kesalahan dan dosa yang kita tahu semua kisahnya, baru dihalau ke bumi untuk menjalankan tugas. Setelah dilahirkan zuriatnya, Allah melahirkan rasul-rasul yang silih berganti. Berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang diutuskan sebelum ditamatkan umur dunia. Allah akan menamatkan riwayat dunia, diwujudkan alam akhirat. Sebelum dikiamatkan dunia ini, Allah mengutuskan seorang Rasul sahaja, berbeza dengan Rasul yang sebelum daripadanya, untuk kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Adapun Rasul akhir zaman ini diutuskan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Kita menyaksikan sendiri betapa hikmat Rasul akhir zaman seluruh manusia ini dalam dunia hari ini, dengan sedikit ilmu yang diberi oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberi kepada kamu daripada ilmu melainkan sedikit saja. Manusia boleh mencipta berbagai-bagai alat yang canggih, bergerak ke sana kemari dengan penerbangan yang besar, yang cepat, mendapat maklumat bukan saja dengan telefon wireless, internet, dari seluruh pelosok dunia dalam masa yang cepat. Maka cukup bagi dunia akhir zaman ini seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri kepadanya mukjizat ilmu, mukjizat ilmu, mukjizat petunjuk Allah, Al-Quranul Karim, yang diwahyukan kepadanya, diwahyukan kepada Al-Quranul Karim, menjadi petunjuk pada seluruh manusia. Dan Allah mencap, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, tidak percaya terhadap apa yang kami turunkan, Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu ciptakan satu surah seperti ini. Panggillah pembantu-pembantu kamu, sama ada Tuhan yang lain daripada Allah yang kamu lantik, ada pemimpin-pemimpin yang kamu puja, yang kamu anggap bijak sangat. Panggil segala ilmuwan kamu dalam segala bidang, ciptakan satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar dalam segala bidang, segala aspek, sama ada agama, sains, teknologi, buat satu ayat macam Quran. Maka jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, takutlah kamu akan api neraka, akan api neraka.
di mana umpan bahan bakarnya manusia-manusia dan batu-batu. Disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kafir itu apa? Melawan. Melawan apa? Melawan Quran, melawan Allah, melawan Nabi yang dilantik. Maka diutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Ibrahim alaihi salam. Ibrahim rasul yang berjuang menentang syirik yang paling ganas di zamannya Raja Namrud memerintah kerajaan Babylon, dihukum dalam api yang dinyalakan dengan sebesar-besarnya. Ibrahim adalah bapa kepada semua yang menganut agama dalam dunia, mengaku Ibrahim sebagai bapa mereka. Semua penganut agama, manusia mengikut fitrahnya, percaya pada Allah. Tetapi mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Orang Yahudi anggap Ibrahim sebagai bapanya. Orang Kristian menyebut Abraham. Orang Hindu menyebut Brahma. Termasuk musyrikin Makkah mengadakan patung Ibrahim alaihi salam. Dilantik Ibrahim menjadi Tuhan. Allah mengatakan, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Kristian, Ibrahim adalah penganut agama Islam, agama yang asal. Ibrahim bukan seorang musyrik. Pengkaji perbandingan agama mengetahui perkara ini. Allah pilih daripada zuriat Ibrahim alaihi salam. Diperintah supaya diletakkan di Makkahul Mukarramah. Ismail putera Ibrahim. Allah perintah Ibrahim letakkan Ismail ditemani ibunya Hajar. Wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, tak ada air langsung. Airnya tak ada. Binatang tak sanggup hidup. Letakkan di situ. Untuk dilahirkan satu kaum Quraisy yang melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membangun syakhsiat, membangun insan, membangun diri manusia dengan acuan Allah, membangun rohnya, jasadnya, akalnya, dan kekuatan jasmani, rohani yang layak untuk memimpin manusia menerima wahyu Al-Quranul Karim. Ketika awal dilantik menjadi Rasul, ringkas cerita. Perayaan panjang, nak orang Mekah ni panjang cerita. Tiba-tiba mendapat tentangan daripada keluarganya sendiri, kaum Quraisy. Mereka tahu benarnya Nabi Muhammad SAW, amanahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka sanjung. Bila dilantik menjadi Rasul, mereka tak boleh terima. Wa qalu inna tabi'il huda ma kan natakhassaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samarat kulli syai rizqan min ladunna. Suratul Qasas. Dan berkatalah pemimpin Mekah, jika sekiranya kami ikut hidayah, petunjuk ad-din yang kamu bawa ni wahai Muhammad, habislah penduduk Mekah ni. Nak makan apa? Tak boleh hidup. Nak makan apa? Mekah yang kering kontang, nak makan apa? Tak boleh hidup. Membawa ajaran yang pelik, ajaran tauhid, mengharamkan kemungkaran. Seluruh dunia sesat. Seluruh dunia mengerjakan yang haram, minum arak, membunuh, berzina, macam-macam. Tiba-tiba kamu bawa satu ajaran mengatakan la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, pelik daripada seluruh dunia. Maka akan dikepung oleh seluruh pelosok. Tidakkah mereka sedar? Tuhan kata, kami meletakkan mereka di tanah haram Mekah ini. Diberi kepada mereka rezeki yang melimpah ruah, buah-buahan yang banyak dari Mekah. Allah menurunkan ayat, li'ilaafi Quraisyin ilaafihim rahlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf.
menjadi kelaziman adat kaum Quraisy. Bila mereka kesejukan, memerlukan pakaian, mereka lapar, memerlukan makanan, memerlukan minuman yang cukup, memerlukan kelengkapan untuk kediaman. Mekah tak ada balap, tak ada hutan, tak ada sumber kehidupan. Mereka mesti keluar. Rahlatasy syita'i was-saif. Perjalanan waktu musim sejuk, mereka terpaksa pergi ke Yaman. Was-saif, musim panas, mereka terpaksa pergi ke Syam untuk mencari barang-barang timur. Yaman adalah pengkalan kepada negeri India, Parsi, Cina dan lain-lain di timur. Syam ialah Syria, pengkalan pada negeri-negeri yang datang dari barat, Eropah, Utara Afrika, Asia Tengah dan lain-lain. Memerlukan mereka pergi ke Yaman untuk cari barang yang datang dari timur. Dibawa pulang ke Mekah, ditinggal sedikit, dibawa pula ke Syam untuk berniaga, menjadikan mereka golongan peniaga yang pergi ke Yaman, pergi ke Syam untuk mencari keperluan hidup. Dalam masa yang sama, dengan doa Ibrahim alaihi salam, menjadikan hati mereka bergantung dengan Kaabah. Tak boleh nak tinggal Kaabah walaupun mereka menyembah berhala. Sayang berkaabah. Mereka berulang-alik. Maka Allah mengatur, menjadikan Mekah sebagai bandar, kota metropolitan yang menghubungkan dengan seluruh dunia, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezekinya melimpah ruah, yang disaksikan sehingga hari ini. Ibadahnya 24 jam, ekonominya 24 jam. Mereka yang pergi umrah, pergi haji mesti faham hal-hal ini, mesti faham. Namun mereka tak percaya. Bagaimana Muhammad boleh bawa ajaran yang pelik ini? Lalu disanggah dan dilawannya, ditentang habis-habisan, kerana menganggap ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad ini mengacau, membahayakan Mekah. Sedangkan dalam masa yang sama, masyarakat Arab yang ganas dengan sifat jahiliah, merampak, menyamut. Di sana ada dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kuasa besar yang lain, China, India, Mesir dan lain-lain. Bagaimana Rasul yang hidup di bumi yang kering ini, yang tak ada sumber, dikepung di tanah airnya sendiri, belum lagi menghadapi kuasa besar dunia, macam mana nak bawa Islam ke seluruh pelosok dunia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan rahmat kepada semua alam. Bagaimana nak bawa Islam semua alam? Di Mekah sudah ditentang. Bagaimana? Soal bagaimana. Maka Allah memberi keyakinan kepada Nabi SAW dan para sahabat yang beriman kepadanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dijemput untuk menjadi tetamu Allah, melawat ke Baitul Maqdis, tempat yang dibuat Ibrahim alaihi salam, tempat lahir Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam yang paling banyak. Dibawa ke langit, ke angkasa lepas, sehingga Sidratil Muntaha. Perjalanan yang sangat jauh, tak mampu diukur oleh akal manusia. 7 petala langit, sedangkan bintang-bintang cakrawala yang ada di langit dunia, di bawah langit dunia, tak mampu nak dikesan semuanya oleh manusia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tanna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sesungguhnya kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang cakrawala. Ahli sains angkasa lepas mengatakan, di antara bintang itu perjalanan dari bumi memerlukan jaraknya triliun
tahun perjalanan cahaya. Bukan perjalanan suara punya kapal terbang, perjalanan cahaya. Triliun tahun. 1,000, 10,000, 100,000, 1 juta, bilion, triliun. Bagaimana perjalanan ini boleh berlangsung? Nabi dijemput menjadi tetamu Allah. Biasanya kalau tetamu kerajaan dalam dunia hari ini dibawa hanya dalam bilik gerakan negara. Ditunjukkan petanya, projek-projek pembangunan dengan lukisannya, dengan gambarnya dalam bilik saja. Bawa sekejap ke sana, bawa kepada projek-projek yang berjaya. Projek yang gagal dia sembunyikan. Yang berjaya dia bawa. Ini berlaku. Menjadi tetamu Allah, dibawa melawat seluruh alam. Alam dunia dan akhirat, alam langit dan bumi, alam manusia sejak Adam sehingga manusia yang terakhir, alam jin iblis dan jin yang kemudian daripadanya sehingga akhir, malaikat yang baik yang jahat, manusia yang jahat, malaikat yang baik, manusia yang baik, ditunjuk hanya pada satu malam sahaja dalam perjalanan yang terlalu jauh, memerlukan jarak jauh triliun kilometer, triliun perjalanan cahaya, tahun perjalanan cahaya. Bagaimana boleh berlaku pada satu malam? Maka Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Tuhan yang telah mendaratkan hambanya di waktu malam. Perkataan Subhana kepada mereka yang mendalami bahasa Arab akan memahami betapa hebatnya perkataan ini. Di sinilah disebut hadis, kita menyebut subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Di pahala yang sangat besar. Kelebihan pahala laksana pasir yang ada di bumi. Kehebatan kalimah-kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perkataan subhanalladzi asra bi'abdihi dalam ilmu nahwu bahasa Arab, subhana bimaf'ulul mutlaq, perkataan yang hebat. Aku mengucap tasbih dengan tasbih yang sebesar-besar dan sehebat-hebat. Tuhan yang diucap tasbih ini yang menjalankan rasulnya, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan Rabbil Alamin yang kita sebut dalam sembahyang menjadikan alam, menjadikan masa lama dan sekejap, menjadikan jauh dan dekat. Tuhan menjadikan semua. Tuhan boleh menghapuskan sebab-sebab dunia yang kita lihat untuk lakukan Isra dan Mi'raj hanya pada satu malam sahaja. Ini kekuasaan Allah menguji keimanan kita. Firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah kami jadikan apa-apa yang kau lihat pada malam Isra dan Mi'raj itu malaikat untuk menguji manusia. Menguji manusia sejauh mana mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah yang Maha Besar, yang lebih baik itu lagi. Sejauh mana keimanan mereka ila Isra dan Mi'raj. Disebutkan hadis apabila Nabi SAW menceritakan kepada Ummu Hani binti Abi Talib, sepupunya, semalam aku dibawa berjalan oleh Allah ke Baitul Maqdis, naik ke langit. Kata Ummu Hani, kau jangan cerita ke orang lah, habislah kalau cerita pada orang. Kau yang dah cerita ni pun orang susah nak terima. Macam mana nak cerita pergi satu malam? Jangan wahai Muhammad. Kata Ummu Hani, tidak. Kewajipan Rasul mesti menyampaikan kepada manusia untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai manusia yang melawan Muhammad, semua kuasa-kuasa besar dunia, Parsi, Rom, Rusia, Amerika, British, Perancis, apa saja yang ada dalam dunia ini, dibanding dengan kekuasaan Allah, lebih halus pada habuk yang halus.
Allah boleh tumbang, boleh jatuhkan, hapus bila-bila masa sampai. Allah tunjukkan kebesaran Allah dalam Isra dan Mi'raj. Ditunjukkan kepada Nabi-Nya, dibawa dalam perjalanan melihat perangai-perangai manusia yang baik dalam akidahnya, syariatnya, politiknya, ekonominya, semua ditunjuk. Mereka yang zalim di mana perginya, mereka yang makan riba dalam ekonomi di mana perginya, mereka yang berzina di mana perginya, mereka yang mengacau dalam kehidupan manusia di mana perginya. Ditunjukkan seruan-seruan Yahudi, Kristian, dunia dan iblis yang mengganggu perjalanan Nabi SAW. Ini pengganggu perjalanan hidup kita. Yahudi, Kristian, iblis, dunia dan segala kemewahannya mengganggu perjalanan Nabi sebelum bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Ditemukan dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam di Baitul Maqdis dan bersembahyang jamaah dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ditarik Nabi kita menjadi imam sembahyang, menandakan semua Rasul adalah Islam. Semayangnya sama saja. Tak ada Rasul yang semayangnya pakai muzik, pakai piano. Kristian semayang pakai muzik, pakai piano. Nabi ajar macam itu? Tidak. Orang Yahudi ada semayangnya cara dia, macam-macam agama. Semua Rasul-Rasul adalah Islam. Tak ada Rasul yang Yahudi, Kristian dan musyrikin. Agama yang macam-macam itu sudah dipindah dan diubah daripada agama asal. Ditunjukkan pada malam itu ada Rasul yang ditemu di langit. Yang pertama, kedua, ketiga, ketujuh. Rasul yang ramai pengikut macam Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Rasul yang sedikit pengikutnya. Rasul yang berjalan seorang diri, tak ada orang ikut. Rasul berjalan seorang diri, tak ada orang ikut dia. Wahai Muhammad, jangan risau, orang ikut tak mahu ikut, itu hal mereka. Innama alaikal balagh, kewajipan menyampaikan Islam yang menentukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Ibrahim di tempat yang paling tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasul-rasul yang lain kerana perjuangannya yang hebat menentang ayahnya sendiri, dilawan oleh ayahnya sendiri, dihukum bakar dalam api yang besar, diselamatkan Allah, dihalau dari tanah airnya, berhijrah ke Palestin. Palestin jadikan negeri nabi-nabi dan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Diletakkan Masjid Aqsa, kiblat yang pertama, tempat Rasul alaihi wassalatu wassalam, menjadi makna yang sangat besar. Dan hari ini Palestin ditakluk oleh Yahudi, jadi cabaran pada umat Islam. Dan umat Islam memperingati perjanjian Sykes-Picot tahun yang ke-100. Apa Sykes-Picot ni? Tak tahu. Sykes-Picot ni perjanjian di antara British, Perancis melibatkan Rusia. Sykes, British, Picot, Perancis dan Rusia terlibat sama dalam perjanjian untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, menakluk negeri-negeri orang Islam dan negeri yang lain. Setelah ditakluk dan dijajah, dibahagi-bahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Negeri Arab dan negeri utara Afrika dibahagikan di kalangan penjajah Perancis seperti Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Syria, Lebanon. Itu bahagian Perancis. Adapun Libya, Itali, Mesir, Sudan, negeri Teluk, British. Dilantik pemimpin yang memerintah itu, kalangan yang bersama dengan mereka untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah.
di tubuh negara-negara yang kecil-kecil ini. Ini perjanjian Sykes-Picot, ulang tahun yang ke-100 dan ulang tahun kejatuhan Baitul Maqdis. Allah Ta'ala telah menguji orang Islam. Baitul Maqdis pernah ditakluk oleh tentera Salib berabad-abad yang lalu, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi daripada bangsa Kurdis. Kemudian diserang oleh Holako, kaum Tatar, dibebaskan oleh Zahir bebas. Dia Raja Mamalik, bukan orang Arab. Orang Arab jadi mana tentera saja. Allah Ta'ala sudah beritahu pada orang Arab dalam Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, berpaling daripada menegakkan Islam, dalam surah Muhammad, sayang pada harta kekayaan kamu, kemewahan kamu untuk menegakkan Islam, sayang menyumbangkan diri menegakkan Islam, ajaran Nabi ini, yastabdil qauman ghairakum, Tuhan tukar kaum yang lain berkamu, yang mengambil alih untuk menegakkan Islam. Maka berlakulah kepimpinan Islam silih berganti di antara Kurdis, Salahuddin Al-Ayyubi, dan Turki, Mamalik dan Utsmaniyah, silih berganti. Allah Ta'ala tetap memelihara agamanya, memelihara Islam. Islam tak boleh dimatikan sekali kali. Islam agama Allah, agama Rasul-Rasul. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, kerana mereka anggap cahaya Islam ni macam cahaya pelita minyak tanam, dihembus boleh padam. Itu bahasa Al-Quran. Nak padamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, Allah tetap menyempurnakan cahaya. Kita menyaksikan walaupun umat Islam diganyang, dihancur lebur, diperintah, dijajah, agama Islam tidak mati, bahkan berkembang. Berlakunya kebangkitan Islam di seluruh dunia pada hari ini. Dan Allah menunjukkan kegagalan ajaran-ajaran yang lain daripada Islam. Walaupun mereka telah berjaya menyesatkan orang Islam dalam perjalanan hidup, Allah Ta'ala pelihara kerana ada orang Islam yang istiqamah, balik pada Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Mengapa perlunya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang betul tiap-tiap rakaat sembahyang. Mengapa? Kerana dalam dunia ni keliling kita semua kata dia betul, tak ada kata dia salah. Yahudi kata Yahudi betul, Kristian kata Kristian betul, Hindu kata Hindu betul, Buddha kata Buddha betul, Iblis kata Iblis betul, perampok kata perampok betul. Mengapa merampok? Cari duit, bagi nafkah pada anak isteri. Mengapa mencuri? Nak dapat duit pergi Mekah. Nak kata apa? Mengapa risuah? Risuah tak apa, agama suku, risuah suku. Dapat duit banyak pergi umrah. Ini dia. Semua kata dia betul, menyebabkan kita jadi keliru. Maka Allah menyuruh kita bergantung dengan Allah. Tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong dengan sabar dan sembahyang. Barang siapa yang bersembahyang, Tuhan selamatkan. Walaupun pada awalnya dia hanyut tak tahu apa, sembahyang tak tinggal, akhirnya selamat. Inilah rahsia Allah Ta'ala menyelamatkan Islam pada hari ini. Kita kena stop. Walaupun Islam ni tak ada kuasa besar yang melindungi dia, tak ada kerajaan yang kuat yang melindungi dia. Mana-mana ada kumpulan yang cuba nak tegakkan Islam, akan dihapuskan oleh kuasa besar. Namun Allah Ta'ala jadikan kuasa besar itu runtuh. Kita menyaksikan bagaimana agama-agama yang lain daripada Islam sudah meleset. Gereja di Eropah tak ada orang pergi sembahyang. Dia jarang pergi sembahyang. Pergi sembahyang hari Ahad, terpaksa hidang arak nak seorang pergi sembahyang.
Kahwin buat dia graduate, mati bawa ke graduate. Itu kalau di bawah. Kalau tidak pakai begitu saja. Generasi muda banyak tak ada agama. Kita menyaksikan keruntuhan Blok Timur, sosialis, komunis, dengan hancurnya Soviet Union berkecai, sehingga kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa timur yang menganut ideologi komunis terpaksa mengubahkan dasar mereka daripada komunis kepada bebas. Agama-agama mula diizinkan. Tuhan tunjukkan merudumnya pula liberal kapitalisme barat. Ekonomi bebas yang tak ke halal dan haram sedang merudum hari ini. Menghadapi masalah ekonomi, masalah hutang yang makin banyak, dengan riba yang diharamkan oleh Allah, ditunjukkan pada malam Isra dan Mi'raj. Riba sebab ekonomi barat. Tuhan tunjuk pada kita. Maka berlaku kebangkitan semula Islam. Walaupun kuasa-kuasa penjajah yang menjajah negeri orang Islam cuba nak menjajah pemikiran orang Islam dengan pendidikan dan pelajaran, melemahkan pendidikan agama Islam, memisahkan Islam daripada urusan kehidupan, menyebarkan sekolah-sekolah misioneri untuk menyebarkan Kristian, gagal, membarakkan pemikiran orang Islam sehingga tulisan Jawi jadi bumi. Tak erti nak baca Quran, dibarakkan orang Islam ini. Pada adanya hancur, tapi Islam tak hancur. Kita menyaksikan berlaku orang Islam bangkit semua. Bukan sahaja mereka yang belajar agama, termasuk mereka yang mengaji di barat. Yang mengaji di barat kembali kepada Islam. Kita jangan ingat kebangkitan semula Islam ni percuma, tak percuma. Kita menghadapi cabaran yang sangat hebat pada hari ini. Setelah mereka gagal mengalahkan orang Islam secara berdepan, walaupun orang Islam dalam keadaan yang lemah, Soviet terpaksa melarikan diri daripada Afghanistan. Mereka berundur daripada Iraq dengan senjata nak menguasai ekonomi semata-mata, nak jadikan Afghanistan jalan untuk mengangkut sumber daripada Asia Tengah ke Lautan Hindi, menguasai Iraq untuk menguasai teluk yang kaya dengan bahan-bahan tenaga, menguasai Swiss. Mereka terpaksa berundur kerana orang Islam tak boleh terima. Maka mereka menentang Islam sekarang ini dari dalam, dan mengambil sudut kelemahan yang ada pada orang Islam yang semangat Islam, sayang pada Islam, tapi ada kejahilan dan tidak ada kebijaksanaan. Mesti ada ilmu dan ada kebijaksanaan. Kalau ada ilmu, kebijaksanaan tak ada, tak boleh. Kebijaksanaan ada, ilmu tak ada, tak boleh. Kena ada semua. Ada ilmu tapi bodoh. Ilmu ada bodoh. Ada macam tu. Macam mana ada ilmu bodoh? Ilmunya ada, buat macam-macam dengan ilmu dia, mengaruh, merosotkan orang. Kita saksikan. Ilmu dan kebijaksanaan kena ada pada orang Islam. Mereka mengambil sudut yang pertama, orang Islam yang bersemangat Islam, cepat nak mencapai kejayaan dengan mereka meremeh-remehkan hukum-hukum Islam, meninggalkan syariat, menegakkan Islam tanpa syariat, tanpa melaksanakan syariat Allah. Islam ditegakkan. Judi, riba, hukum hudud, hukum kisah tak dilaksanakan. Hukum Allah tak dilaksanakan. Cukup kita dah Islam, pergi umrah tiap kali, duit banyak, berlomba pergi umrah, meninggalkan syariat Allah dalam urusan kehidupan mereka, bertasahul, bermudah dengan Islam. Yang kedua pula, bertasyadud, melampau dengan Islam, nak laksanakan Islam, tak ikut jadual. Hukum hudud ni bukan pakai tangkap pencuri, ambil kapak, potong, tak pakai mahkamah. Ada mahkamah dia, ada dia macam-macam, ada proses dia. Nak menegakkan pemerintahan mestilah ada proses yang baik, bukan nak sehingga berperang sama sendiri di atas nama Islam. Bukan lawan musuh-musuh Islam, lawan orang Islam juga. Berlaku di Iraq, berlaku di Syria, di Yaman,
berlaku di mana-mana di Afghanistan. Bom masjid. Di atas sudut perbezaan mazhab, perbezaan kaum. Macam seks biko dulu. Seks biko dulu samalah. Mereka guna pendekatan berbeza mazhab. Sunni menyerang Syiah, Syiah menyerang Sunni. Kurdi menyerang Arab, Arab lawan Turki, Turki lawan ini. Berlaku macam itu. Kita tak nafi ada betul dan ada salah. Kalau ada salah dalam dalaman kita, selesaikan secara ilmu, bukan dengan perang. Tidak. Secara ilmu. Mazhab sudah ada 1000 tahun dulu. Masa ada mazhab, perkembangan Islam berlaku dengan pesat. Orang Islam masuk ke jalan setera, masuk ke Asia Tenggara, sehingga penduduknya masuk Islam. Berbeza dengan penjajah, masuk negeri orang rampok hasil negeri, perhambakan rakyat, rakyat menentang. Islam masuk, orang masuk Islam. Ini beza pendekatan. Mengapa kita hari ini tegakkan Islam jadi bergaduh sama sendiri? Ini apa jenis? Menandakan kita tidak balik kepada tafaqquh fi din, memahami ad-din, dan tidak bergantung dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita bercelaru sama sendiri. Kita adalah penyambung risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mati. Allah Taala tak lantik Nabi lepas Nabi mati, tidak. Kerana yang menyambungnya ialah Al-Quran yang ditanggung oleh umat dia. Umat dia menegakkan Quran inilah yang mengajak kaum lain supaya menerima Islam tanpa paksaan. Ini mesti sedar. Tapi mesej itu tak boleh disampaikan kerana kita bercelaru. Dengan sebab itu, mengilmukan, membijaksanakan umat Islam dengan cara yang betul sangat penting. Dalam masa yang sama, kita mesti sentiasa bermunajat dengan Allah bertiap-tiap sembahyang. Allah Ta'ala peliharakan kita, keluarga kita dan umat kita seluruhnya, supaya kita dapat membimbing manusia sebanyak yang mungkin menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi berkat, memberi rahmat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.